Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada accounting student cikgu. Baik, hari ini kita sambung lagi ya, perkawanan untuk perkongsian. Tetapi hari ini kita kena lihat pula apa akaun-akaun yang perlu ada ya dalam perkongsian bagi equity pemilik. Okey, hari itu cikgu dah pernah sebut bahawa untuk perkongsian kita perlu menyediakan akaun pengasingan untuk rugi, akaun modal dan akaun semasa sebelum kita menyediakan penyata kedudukan kewangan. Jadi hari ini kita akan lihat apa dia ya akaun-akaun yang perlu ada ya sebelum kita menyediakan penyata kedudukan kewangan. Baik. Ya. Pengertian equity pemilik dalam perkongsian. Ya, okey. Equity pemilik perkongsian merujuk kepada jumlah modal yang disumbangkan pekongsi-pekongsi ke dalam perniagaan serta untung yang diperoleh oleh pekongsi dalam perkongsian. Ya, jadi bermakna equity pemilik perkongsian ialah merujuk jumlah modal yang disumbangkan ya pekongsi-pekongsi ya ke dalam perniagaan ya serta untung yang diperolehi ya oleh pekongsi-pekongsi dalam perkongsian. Komponen equity pemilik bagi perniagaan perkongsian terdiri daripada ya akaun modal dan akaun semasa. Ini yang cikgu akan terangkan satu per satu. Okey, kita lihat dulu akaun modal. Apa dia akaun modal ya? Akaun modal menunjukkan kedudukan modal yang disumbangkan oleh para pekongsi. Ya, kita kena rekodkan di dalam akaun modal. Akaun modal ni disediakan secara berasingan bagi setiap pekongsi. Sekiranya perkongsian mempunyai 3 orang pekongsi, maka 3 buah akaun modal akan dibuka. Okey, jadi bergantung kepada jumlah pekongsi. Kalau 3 orang pekongsi, 3 buah akaun modal. Kalau 4 orang pekongsi, 4 buah akaun modal. Bermakna setiap seorang mempunyai akaun modal masing-masing. Akaun modal pekongsi dikreditkan dengan jumlah modal awal yang disumbangkan atau modal tambahan yang dilakukan oleh pekongsi berkenaan. Jadi, akaun modal ni dia hanya mencatatkan jumlah modal awal yang disumbangkan oleh pekongsi dan semasa menjalankan aktiviti perniagaan, ada pekongsi membuat modal tambahan, maka modal tambahan ni perlu direkodkan dalam akaun modal pekongsi berkenaan. Seterusnya, akaun semasa. Ya, akaun semasa. Akaun semasa ni adalah akaun yang menunjukkan tuntutan perkongsian terhadap pekongsi dan tuntutan pekongsi terhadap perkongsian. Okey, menunjukkan tuntutan perkongsian terhadap pekongsi. Okey, jika ya perkongsian mengalami kerugian ya, maka pekongsi perlu membayar kerugian kepada perkongsian. Tetapi bila perkongsian ya mengalami keuntungan, maka perkongsian pula perlu membayar kepada pekongsi. Itulah maksud dia ya. Butiran tuntutan firma perkongsian terhadap pekongsi ialah di bahagian debit. Jadi ada banyak ya yang dituntut oleh perkongsian terhadap pekongsi. Ya, contohnya ialah faedah atas ambilan dan berbagai-bagai lagi lah, nanti kita tengok ya. Okey, contohnya tuntutan perkongsian terhadap pekongsi yang pekongsi perlu bayar kepada perniagaan perkongsian ialah ambilan. Pekongsi buat ambilan, dia perlu bayar semula kepada perkongsian. Faedah atas ambilan, ya, dia perlu bayar kepada perkongsian. Pengasingan untuk rugi jika rugi. Ni yang cikgu sebut tadi ya. Ya, dia perlu bayar semula kepada perkongsian. Okey. Butiran tuntutan perkongsi terhadap firma perkongsian dan di sebelah kredit pula. Yang di sebelah kredit, perkongsian pula.
kena bayar kepada pekongsi. Apa yang dia perlu bayar? Faedah atas modal. Okey. Modal yang disumbangkan oleh pekongsi perlu dibayar. Faedah dia oleh perkongsian. Gaji ataupun allowance pekongsi yang belum bayar. Yang nak bayar tak perlu tuntut lah. Kan? Yang belum bayar perlu dituntut oleh pekongsi. Faedah atas pinjaman daripada pekongsi yang belum bayar. Okey, perkongsian dia buat pinjaman daripada pekongsi dan faedah pinjaman dia belum bayar. Maka dia kena bayarlah. Pekongsi boleh tuntut. Bonus yang belum dibayar, pekongsi boleh tuntut juga. Dan akhir sekali, untung, kongsi untung, perkongsian untung yang diperolehi oleh pekongsi boleh tuntut daripada perkongsian. Okey, itu saja berkenaan dengan ekuiti pemilik perkongsian. Terima kasih.